Apa pun Irfan, Isnin ini pada 31 Julai 2023 bakal berlangsungnya Hari Pahlawan 2023 di mana sambutan Hari Pahlawan ini diadakan setiap tahun bagi menghargai dan juga mengenang jasa para jurid yang bertungkus lumus mempertahankan kedaulatan negara. Betul. Dan untuk itu hari ini kita bawakan dua tetamu cukup istimewa. Di sebelah kanan Syafiqah kita bersama dengan SCP Rizal Abdul Rahman Siddiq yang merupakan penolong pengarah pengurusan pentadbiran dan belanjawan. Assalamualaikum SCP Rizal, apa khabar? Assalamualaikum Irfan, Syafiqah. Sihat, alhamdulillah. Kalau kita ada polis kat sini, sebelah sana pula kita bersama dengan Komander Muhammad Aziz Nur Shah Ahmad Shah TLDM, pegawai staf 1 Peperangan Markas Tentera Laut. Assalamualaikum Komander, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nampak kacak bergaya orangnya. Ya, betul. Hari ini ketiga-tiganya juga kacak. Terima kasih Syafiqah. Terima kasih Syafiqah. Ya Tuan, kalau kita bercakap mengenai Hari Pahlawan, tidak lama lagi Isnin ini, tapi mungkin secara mukadimahnya, bagaimana sebenarnya pelaksanaan untuk Hari Pahlawan 2003 kali ini? Okay, terima kasih Syafiqah, Irfan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. So, pertama sekali saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia dan juga ATM, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM khususnya Selamat Pagi Malaysia yang telah memberi kami satu ruang untuk kami membuat sedikit promosi tentang sambutan Hari Pahlawan 2023 yang mana tadi Syafiqah dan Ifah boleh sebut yang mana memang kita meraihkannya setiap tahun dan untuk tahun ini kita ada sebenarnya dua program yang besar untuk Hari Pahlawan ni. Pada 31 itu adalah memang dia punya pembarisan Hari Pahlawan, itu yang memang yang paling besar. Tapi sebelum 31 Julai itu pada 28 hari bulan. 28 hari bulan kita ada majlis doa selamat, bacaan Yasin dan juga khutbah khas sempena Hari Pahlawan dan diteruskan dengan solat Jumaat bertempat di Masjid Negara. Yang mana untuk pada 28 hari bulan ini, iaitu pada hari Jumaat ini akan dihadiri oleh tetamu yang paling utama kita adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Lepas tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan juga tetamu-tetamu kehormat lah. Iaitu pada hari Jumaat ni 28 hari bulan. Dan sebelum tu juga tadi pun ada sebut sambutan. So tahun ini tuan rumah ataupun penganjur utamanya adalah Polis Diraja Malaysia. InsyaAllah tahun depan akan disusuli oleh ATM. Okey. So kita akan bergila-gila lah itu dia punya dari segi sambutan Hari Pahlawan. Dan pada 31 untuk pada 31 hari bulan Julai ini sambutan kita akan adakan di Dataran Pahlawan Putrajaya, yang mana dari segi pelaksanaan kita telah mengadakan beberapa siri mesyuarat perbincangan dan dengan pihak-pihak yang terlibatlah, terutamanya daripada bahagian BIUPA ataupun bahagian istiadat dan juga urustia persidangan antarabangsa JPM yang mana merupakan urustia induk. So selain daripada BIUPA, JPM yang terlibat juga semestinya daripada ATM dan juga PDRM. Untuk tahun ini PDRM selaku penganjur atau tuan rumah juga melibatkan kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi Digital KKD, Jabatan Penerangan RTM, Perbadanan Putrajaya. Pasal kita buat di Dataran Pahlawan, memang kita akan banyak menggunakan dari segi aset dan sebagainya daripada pihak Perbadanan Putrajaya. Termasuk juga jabatan seperti JAKIM, Masjid Negara, Jabatan Kesihatan dan sebagainya. So itu dari segi pelaksanaan lah. Dan insyaAllah untuk sambutan tahun ini dia akan kehadiran adalah daripada yang sama juga seperti yang di Masjid Negara pada 28 Julai, yang mana tetamu tertinggi kita adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua Polis Negara juga Panglima Angkatan Tentera, di samping konsulat-konsulat daripada luar negara dan juga menteri-menteri lah. Itu tetamu-tetamu kehormat. Yang mana untuk pembarisan Hari Pahlawan pada kali ini akan melibatkan 6 detachment utama, iaitu detachment daripada Polis Diraja Malaysia, detachment daripada Tentera Darat, detachment daripada Tentera Laut, detachment daripada Tentera Udara, dan juga kita tidak lupakan kepada pesara-pesara dan juga bekas polis daripada detachment pesara PDRM dan juga daripada veteran ATM. Kita akan berbicara mengenai pesara dan juga veteran itu sebentar saja lagi, tapi kita ingin juga mengetahui sebenarnya setiap tahun disambut Hari Pahlawan ini dan pada kali ini juga disambut pada Isnin nanti, tapi signifikan ataupun simbolik di sebalik sambutan Hari Pahlawan ini bagaimana?
Tuan. Sebab kalau sebelum ni kita melihat Hari Sambutan Pahlawan ni dikenali sebagai hari peringatan ataupun Remembrance Day. Jadi apakah signifikannya untuk kali ini seperti yang Syafiqah katakan? Baik, terima kasih. Hari Pahlawan ni dahulunya kita dikenali juga sebagai hari peringatan atau Remembrance Day. Ya. Ianya telah disambut di negara-negara bekas Commonwealth sejak daripada selepas Perang Dunia Pertama. Ini adalah bagi mereka untuk memperingati anggota bersenjata mereka yang telah gugur suatu perang. Di Malaysia pula, pada tahun 1960 telah mengisytiharkan tarikh 31 Julai dipilih sebagai tarikh Hari Pahlawan. Ini sempena tarikh tamatnya darurat di Malaysia ketika itu. Namun sambutan pertamanya diadakan pada 4 Ogos 1968 seiring dengan tarikh bulan kemerdekaan waktu itu. Namun pada tahun 1972 kerajaan memutuskan untuk mengembalikan semula ke tarikh sambutan ke tarikh asal iaitu pada 31 Julai. Dan sejak itulah sambutan dilakukan setiap tahun pada tarikh tersebut. Sambutan dulunya diadakan di Tugu Negara. Namun pada tahun 2010 ada beberapa faktor telah diubah ke dataran merdeka dan mulai 2016 hinggalah kini ianya disambut di dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Betul. Jadi negara menyambut Hari Pahlawan ni adalah sebagai satu platform bagi mengingati dan menghargai jasa dan semangat keberanian dan inilah pengorbanan mereka itulah yang dapat kita rasai sekarang ni, iaitu keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan. Ya, Tuan, seperti mana saya katakan tadi, bila kita nak menghargai jasa pahlawan ataupun veteran ini, bukan sekadar setiap tahun sekali sahaja, itu pada 31 Julai. Tapi jasa mereka ini perlu diingati sampai bila-bila sehingga ke akhir hayat mereka. Jadi untuk PDRM dan ATM sendiri, bagaimana memberi penghargaan kepada mereka dan juga untuk membela nasib veteran ini? Okey, terima kasih Syafiqah. Ya. Fine. So untuk PDRM sendiri, kita pun sebenarnya memang ada satu unit khas yang bagi golongan pesara ini. Dipanggil bahagian halawan pesara Polis Diraja Malaysia, yang mana di Bukit Aman kita bahagian ini diketuai oleh seorang pegawai kanan yang berpangkat Senior Assistant Commissioner. Yang mana antara peranan ataupun fungsi utama bahagian halawan pesara PDRM ini adalah, yang pertamanya adalah menyelaras bantuan-bantuan kebajikan kepada pesara dan juga bekas-bekas polis. Selain daripada itu, menguruskan juga bantuan daripada tabung amanah warisan polis ataupun TAWAP. Kita panggil TAWAP. Menguruskan sistem rekod pesara secara lebih sistematik, melaksanakan lawatan-lawatan kebajikan kepada pesara-pesara dan bekas-bekas polis. Di samping juga kita memberi khidmat nasihat kepada pesara dan bekas-bekas polis kita lah. Dan saya nak tambah sikit tentang tabung amanah warisan polis ataupun TAWAP. Ini antara tabung utama lah yang kita gunakan bagi membantu kita punya pesara. Yang mana tabung ini sebenarnya adalah satu tabung amanah yang mana telah ditubuhkan pada tahun September 1992. Yang mana tabung ini kita ada, tabung TAWAP ni kita boleh pecahkan kepada 5 lah, iaitu TAWAP 1 adalah berkaitan dengan khairat kematian, TAWAP 2 bantuan pergerakan, TAWAP 3 bantuan perubatan dan juga anggota-anggota palsu serta pesakit kronik, TAWAP 4 bantuan pelajaran dan TAWAP 5 bantuan bencana alam. Itu untuk PDRM sendiri ya. Dan kita nak lihat juga sebenarnya ATM sendiri aktif memberikan bantuan kepada pesara-pesara dan juga veteran ATM sendiri. Jadi apakah antara perinciannya yang boleh Komandan kongsikan kepada kita, apa yang telah diberikan kepada veteran dan juga pesara ATM? Baik, terima kasih. Untuk pesara, untuk veteran ATM ya, kita ada satu jabatan iaitu Jabatan Hal Ehwal Veteran, yang mana tugas dan tanggungjawab utamanya adalah untuk memantau dan memelihara kebajikan bagi para veteran ATM. Ya, kita tahu JAF ini dia digerakkan melalui peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan, syarikat swasta dan juga orang persorangan. Namun peruntukan itu tidak dapat menampung kos keseluruhan untuk kita membantu veteran-veteran ATM ni. Jadi kita juga melaksanakan kempen kutipan tabung pahlawan, di mana ia adalah salah satu cara untuk kita mendidik masyarakat. Kempen tabung yang kita lakukan itulah bukanlah untuk minta-minta, namun ia adalah satu cara untuk mendidik masyarakat supaya mempunyai
memupuk semangat patriotisme dalam menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh golongan Britain. Ya, kalau boleh disaksikan di kaca TV sekarang ini, tadi itu merupakan sedikit sedutan daripada apa perjalanan sebenarnya Hari Pahlawan 2022. Kalau tahun lepas kita boleh menyaksikan ada persembahan pantomin, ada sajak yang khas sebenarnya. Untuk tahun ini pula bagaimana pengisian? Apa yang menariknya tuan? Okey, terima kasih. Itulah antara tujuan kami untuk slot pada hari ini adalah untuk promosi, dan saya nak bercerita sedikitlah sebab masa yang diperuntukkan pun memang agak terhad. So, ada masa silakan. Macam yang saya beritahu pada awal-awal tadi, ada dua sambutan kita lah. Yang pertama pada 28 Julai yang ni di Masjid Negara, yang ni saya memanggil lah kepada mana yang nak bersama-sama mendoakan kepada wira-wira negara kita. Kita ada majlis bacaan doa, bacaan Yasin, khutbah haj dan sebagainya di Masjid Negara pada 28 Julai ini. Yang ni saya boleh jemput beramai-ramai lah. Maknanya bermula daripada jam 12.30 tu dah boleh hadir ke Masjid Negara. Tapi untuk tarikan, tapi yang itu memang orang ramai boleh hadir. Tapi yang tak boleh hadir ramai-ramai ni di Dataran Pahlawan lah, pasal tempat pada hari Senin 31 Julai, yang mana di Dataran Pahlawan Putrajaya ni memang kawasan tu agak terhad. Memang dia tapi ada sebenarnya peluang untuk masyarakat nak melihat, menghayati sambutan Hari Pahlawan ni. Di manakah peluang tersebut? Peluang, itu yang kita nak promokan ni. So yang ni kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada pihak RTM yang mana akan membuat lintas langsung pada hari Isnin tersebut 31 Julai, yang mana saya ingat bermula daripada jam 8 pagi lah. So masyarakat di seluruh Malaysia boleh melihat secara live lah aliran tersebut, yang mana antara tarikan utama lah selain daripada 6 detachment yang saya dah sebutkan tadi, kita juga ada melibatkan detachment pancaragam gabungan ATM dan PDRM. Menarik tu. Memang menarik. Kita kena tengok. Sajak tadi pun memang ada, akan ada. Yang ini pun menggabungkan daripada pihak ATM dan PDRM, yang mana dia akan berkolaborasi. Dan yang menarik adalah persembahan pantomin. Persembahan pantomin ini memang saya sangat-sangat mengharapkan seluruh masyarakat dapat menonton di kaca TV RTM 1. Apa kisahnya pula kali ini? Kali ini boleh saya boleh bercerita sikit. Tapi saya tak boleh nak cerita banyak. Baik, silakan. Ini kita nak mengisahkan. Sebelum ni kita pernah membuat persembahan. Sebenarnya kita balik kepada 10 tahun lepas kejadian di Lahad Datu lah. Cuma yang sebelum ni kita pernah buat persembahan di Kampung Tuan Duo sebenarnya. Kita buat persembahan insiden di Kampung Tuan Duo. Cuma untuk kali ini insiden di Kampung Simunul. Mana Kampung Tuan Duo ni berlaku pada 1 Mac dan di Kampung Simunul pada 2 Mac. Yang mana saya rasa semua pun mungkin masih ingat, yang mana di Kampung Simunul telah mengorbankan 6 daripada warga pidana kami, iaitu 2 pegawai dan 4 anggota kami lah. Baik. Okey, kita nak tanya sikit kepada Komandan sendiri, kata-kata akhir untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk menghayati sambutan Hari Pahlawan 2023. Silakan Komandan. Saya harapkan yang apa perkara yang telah dirancang pada tahun ini, sambutan pahlawan yang kita rancang tahun ini berjalan dengan lancar, dan harap semua rakyat Malaysia untuk mengambil peluang untuk sama-sama menontonnya di TV1. Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan Hari Pahlawan 2023 yang akan bersiaran secara langsung pastinya di TV1 Isnin ini 31 Julai 2023. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada SCP Rizal Abdul Rahman Siddiq, Penolong Pengarah Pengurusan Pentadbiran Belanjawan Jabatan Pengurusan Bukit Aman, dan juga Komander Muhammad Ezri Nur Syahmat Shah TLDF Pegawai Staf 1 Peperangan Markas Tentera Laut. Terima kasih banyak. Kita harapkan agar segala yang dirancang berjalan dengan lancar Isnin ini. Jadi kepada anda kami tinggalkan selamat pagi Malaysia, kerana apa kita akan terus sahaja ke Majlis Peluncuran Ekonomi Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Okey, insya-Allah kalau kita jumpa lagi dengan itu, saya Fashamina Sution dan saya Syafika Ishak. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.